sejahtera, saya Jin Hong dengan ahli-ahli kumpulan Zheng Jie, Jie Ting, Yi Chun, Wen Qi, Aisyah dan Ifa ingin membentangkan tentang faktor-faktor dan cabaran-cabaran selepas pembentukan Malaysia. Dalam video ini, kami akan menerangkan tentang kronologi penubuhan Malaysia, faktor pembentukan Malaysia, cabaran selepas pembentukan Malaysia, dan langkah untuk menghadapi cabaran pembentukan Malaysia. Dengan ini, saya akan memberikan masa kepada Ifa untuk menerangkan tentang kronologi penubuhan Malaysia. Dipersilakan. Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada Singapura 27 Mei 1961 telah menegaskan tentang perlunya satu rancangan untuk membawa Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak ke dalam satu bentuk kerjasama politik dan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menyekat pengaruh komunis yang semakin ketara yang boleh menggugat kestabilan politik serantau. Di atas cadangan jawatan kuasa antara kerajaan, iaitu JEK, Persekutuan Tanah Melayu ditukar kepada Persekutuan Malaysia. Setelah itu, laporan Suruhanjaya Kobok telah dibentangkan pada 21 Jun 1962 kepada Kerajaan Tanah Melayu dan juga Kerajaan British. Setelah itu, satu jawatan kuasa kajian telah dibentuk oleh Tunku Abdul Rahman untuk memeriksa dokumen tersebut. Perundingan selama 2 minggu di London telah dijalankan dengan persetujuan jawatan kuasa ini. Pada 9 Julai 1963 pula, upacara menandatangani dokumen perjanjian penubuhan Persekutuan Malaysia telah berlangsung di Pejabat Perhubungan Commonwealth, London. Perundingan terakhir diadakan di London pada pertengahan tahun 1963. Persetujuan semua pihak telah ditandatangani pada pukul 11.30 malam 8 Julai 1963 bertempat di Marlborough House, London. Faktor pembentukan Malaysia yang pertama ialah keselamatan. Ancaman komunis yang berlaku di Singapura dan Sarawak dapat diatasikan melalui pembentukan Malaysia. Selain itu, keseimbangan komposisi penduduk. Dengan perkampungan Singapura yang mempunyai majoriti penduduk Cina dan Sarawak Sabah Brunei yang mengandungi majoriti penduduk kaum lain dalam pembentukan Malaysia dapat menyeimbangkan komposisi penduduk antara kaum. Faktor yang ketiga adalah mempercepatkan kemerdekaan. Pembentukan Malaysia dapat mempercepatkan proses kemerdekaan bagi Singapura, Brunei, Sarawak dan Sabah. Faktor yang seterusnya adalah meningkatkan pembangunan wilayah atau perkongsian faedah dan sumber antara negeri-negeri. Melalui pembentukan Malaysia, perkongsian sumber-sumber antara anggota pembentukan Malaysia dapat membantu dalam pembangunan setiap negeri dapat dipertingkatkan. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi selepas pembentukan Malaysia? Pertama adalah masalah pemisahan Singapura pada tahun 1965. Masalah berkaitan kepada perbezaan ideologi politik antara People Action Party (PAP) dan Barisan Nasional. Isu-isu yang ditimbulkan adalah dari segi ekonomi, iaitu cukai dan ketidakadilan pembahagian sumber serta isu sosial, iaitu kegegangan perkauman. Cabaran yang kedua adalah ancaman komunis. Daripada tahun 1962 sehingga tahun 1990, situasi pemberontakan komunis di Sarawak, iaitu Parti Komunis Kalimantan Utara, melawan pemerintah Malaysia. Bukan itu sahaja, ancaman komunis di semenanjung Malaysia masih berada. Situasi serangan terhadap pasukan keselamatan, pembunuhan ketua polis negara dan letupan Tugu Negara juga menjadi ancaman daripada komunis. Cabaran ketiga selepas pembentukan Malaysia ialah masalah pembangunan. Dari segi ekonomi, Malaysia bergantung kepada ekspor biji timah dan getah yang menjadikan negara mudah terkesan oleh turun naik pasaran global. Dalam aspek sosial pula, kadar kelahiran yang rendah dan kadar kematian ibu yang tinggi menjadi isu utama disebabkan kekurangan kemudahan kesihatan yang moden dan profesional. Seterusnya, ketidakseimbangan ekonomi merupakan cabaran keempat. Jurang ekonomi antara kaum berlaku sejak zaman penjajahan British apabila orang Cina dan India diberi sokongan dalam sektor moden seperti perniagaan dan perlombongan sementara orang Melayu tahan kepada ekonomi tradisional di kawasan desa. Selain itu, terdapat juga jurang kemiskinan antara bandar dan luar bandar dengan kawasan luar bandar seperti Kelantan, Sabah dan Sarawak lebih mundur berbanding kawasan bandar yang lebih maju.
Cabaran kelima ialah masalah perkauman. Ketegangan antara kaum seringkali mencetuskan konflik seperti peristiwa Kampung Medan pada tahun 2001 yang melibatkan pergaduhan antara kaum India dan Melayu, menyebabkan 6 kematian dan lebih 100 kecederaan. Kemunculan masalah ini berlaku dalam peristiwa 13 Mei 1969 apabila provokasi selepas pilihan raya umum ketiga membawa kepada rusuhan besar menyebabkan banyak kematian dan kecederaan serius. Kesimpulannya, pemisahan Singapura, ancaman komunis, cabaran pembangunan, ketidakseimbangan ekonomi dan perkauman memerlukan penyelesaian bersepadu untuk memastikan Malaysia terus maju sebagai sebuah negara yang harmoni dan bersatu. Terdapat beberapa langkah yang telah diambil untuk menghadapi cabaran pembentukan Malaysia. Yang pertamanya dengan mengatasi rusuhan kaum pada 13 Mei 1969. Perintah darurat telah diisytiharkan iaitu penangguhan parlimen dan penggantungan perlembagaan untuk mengawal ketenteraman negara. Majlis Gerakan Negara, Mageran juga telah ditubuhkan untuk memerintah semasa darurat dan mengawal keselamatan. Rukun negara telah diperkenalkan sebagai ideologi negara untuk memupuk perpaduan kaum. Seterusnya, untuk mengatasi ancaman komunis, pasukan keselamatan telah diperkasa, iaitu penubuhan jabatan seperti cawangan khas, wali sultan dan sniper. Sistem pendaftaran negara juga telah diperkenalkan iaitu kad pengenalan untuk mengawal pergerakan penduduk. Kerajaan Malaysia juga telah menggunakan perang saraf iaitu dengan menyebarkan risalah, poster dan media untuk memerangi hati rakyat serta menentang komunis. Selain itu, untuk menangani konfrontasi dengan Indonesia, kerajaan Malaysia telah menggunakan pendekatan diplomatik. Rundingan melalui PBB dan pertemuan antara pemimpin-pemimpin negara seperti Tunku Abdul Rahman dan Sukarno telah membawa kepada jalan penyelesaian. Penyelesaian diplomatik dicapai pada 4 Ogos 1966 melalui perjanjian normalisasi hubungan. Langkah yang keempat untuk menghadapi cabaran pembentukan Malaysia ialah pembangunan ekonomi dan sosial. Antaranya, inisiatif yang pertama yang dilakukan oleh kerajaan ialah Dasar Ekonomi Baru, DEB. DEB dilaksanakan untuk mengurangkan kemiskinan dan menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum. Inisiatif yang kedua yang dilakukan oleh kerajaan ialah Dasar Pembangunan Nasional, DPN. DPN dilaksanakan untuk mencapai matlamat DEB dan meningkatkan taraf hidup rakyat melalui rancangan pembangunan 5 tahun. Akhir sekali, langkah untuk menghadapi cabaran pembentukan Malaysia ialah pembangunan sosio-ekonomi Sabah dan Sarawak. Yang pertama, memperkenalkan ekonomi komersial, iaitu memperkenalkan kegiatan ekonomi komersial terutamanya dalam sektor petrol. Yang kedua, peningkatan infrastruktur dengan membangunkan sistem perhubungan dan pengangkutan untuk memudahkan aktiviti ekonomi. Yang ketiga, peningkatan pendidikan, iaitu membina sekolah dan melatih guru untuk memberi peluang pendidikan kepada penduduk di kawasan pedalaman. Kesimpulannya, perjalanan menuju ke arah pembentukan Malaysia telah berdepan dengan pelbagai cabaran. Walau bagaimanapun, dengan segala usaha yang dilakukan oleh pelbagai pihak telah mengatasi cabaran-cabaran besar dan berjaya membentuk sebuah negara Malaysia yang majmuk, stabil dan maju. Kejayaan ini bukan sahaja membuktikan kebijaksanaan pemimpin dan sokongan rakyat, tetapi juga telah mencerminkan betapa pentingnya perpaduan antara kaum dalam mencapai kemakmuran bersama. Itu sahaja yang kami ingin sampaikan dalam pembentangan ini. Terima kasih.